Okey, so kalau ada soalan awak boleh buka mic ataupun tanya dekat chat ya. Okey. So hari ni kita nak sambung perbincangan soalan bahagian sekira hari ni nak habiskan lah semua untuk kertas yang saya bagi satu set ni. So untuk kelas seterusnya nanti saya akan bagi latihan yang baru lah. Okey, so kita sambung ke soalan 4. Okey, soalan 4 ni soalan ketaksamaan linear. Yang ini pun silibus tingkatan 2 ni. Hari tu ada saya pernah jalan kelas. Okey, so kita tengok kalau soalannya tanya X tambah 4 lebih besar atau lebih besar daripada 6. Okay, so kalau simbol ni, ini maksudnya lebih besar. Okey, nombor di depan ni lebih besar. Kalau dia tulis nombor di sini, ini maksudnya lebih kecil. Okey, so kena ingat dulu. Jadi kalau yang ini maksudnya X tambah 4 ni lebih besar daripada 6. So X tambah 4 lebih tu maksudnya kita nak cari X saja. So awak nak tinggal X saja kat sini. Lebih besar tu kita tinggal je macam tu juga. Cuma 4 ni dia nombor, so kita bawa dia ke belakang. So dia jadi X lebih besar daripada 6 tolak 4. Maka jawapan dia ialah X lebih besar daripada 2. Boleh ke soalan 4A1? Okay, yang ada dengan cikgu hari ni, Aina, Amirul, Iman, Alia, Daniel dengan Husnina. Okey, so saya nak jawapan masing-masing. Kalau kata tak boleh buat yang ni hari tu, tanya jawapan yang ni. Okey, so kita ke soalan 4A yang kedua. Okey, 4A yang kedua, yang ni tadi ni satu markah Okey, 4A yang kedua ni yang membawa 2 markah. So kita nak tengok macam mana nak dapat 2 markah tu. Besar atau sama dengan negatif 3. So kalau yang tadi tu ni lebih besar, yang ada di sini ni lebih besar, ni lebih kecil. So kalau tiba-tiba ada sama dengan, ada satu lagi garis dekat bawah dia tu, maksudnya lebih kecil dan sama dengan macam tu. Okey, ni dua-dua. Jadi kalau soalan macam ni, kita tengok, kita memang nak tinggalkan P sahaja. Dapat P tu jawapan dia apa? Jadi, kita tengok 5 ni ada kat bawah ni per 5. Jadi, bila per 5, maksudnya per tu ialah bahagi kan? Jadi, kalau kata per, nak tukar, nak bawa 5 ni ke seberang sana, bahagi, dia akan jadi darab. So, kita tinggal 2P tolak 3 lebih kurang atau sama dengan jadi kita tengok 2P tolak 3 ni sama, ialah jawapan dia kat belakang tu negatif 15. Okey, so step seterusnya sama juga macam tadi. Negatif 3 ni adalah nombor, so kita kena bawa dia ke belakang. So bila dia negatif kat sini, bila bawa ke belakang dia jadi tambah. Yang tadi ni tambah, bawa ke belakang jadi tolak. Okay, so kat sini 2P kurang daripada negatif 15 tambah 3. Okey, so awak dapatlah 2P ni negatif 12. So yang nombor belakang ni macam mana dapat negatif 12, saya harap awak boleh tekan calculator lah. Okey, jadi kalau 2P ni 12, awak rasa kalau 1P berapa? Kita nak cari 1P je. Siapa tahu jawapan? Cuba tulis dekat chat. P berapa? Kalau kata 2
Berapa ni? Tak tahu, semua tak tahu. 1P6. Okey. So, awak kena ingat. Okey. Hampir betul lah tu Husnina. Tapi, awak tengok. Kalau dia ada negatif, dia masih lagi negatif. Okey. Contohnya macam kita guna negatif tu sebagai simbol RM. So, ada 2 orang. Saya ada RM 12. So, kalau satu orang, RM 6. 6 jawapan awak tu betul. Tapi RM tu awak dah tertinggal kat depan. So, negatif tu tak boleh tinggal. Maka P ialah negatif 6. Okey. Negatif kena duduk lagi ada negatif. Sebab dia tak hilang. Okey. Jadi kat sini yang ni 2 markah. So, mana-mana langkah ada satu ini dapat markah 2. So, jumlah markah kat sini ialah 3. Boleh ikut? Yang lain? Iman? Alia? Miro. So, boleh tak ni? P kurang daripada negatif 6. Miro ada tak kertas soalan ni? Okey, so boleh kita teruskan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya 4B. Okey, selesaikan persamaan linear serentak ini. Okey, so soalan ni ada banyak cara nak jawab. Okey. Masa tingkatan 1 ini okey, ataupun guna kaedah penghapusan ataupun kaedah graf. Okey, so kita ada 3 cara untuk jawab soalan ni. So ada tak siapa-siapa kat sini yang dah jawab soalan ni? Daniel dah jawab belum? Belum. Siapa yang dah cuba? Alia ke? Saya nak tahu awak pilih kaedah mana. Iman dah cuba belum Iman? Okey, so tak apa. Kalau semua belum, so saya so kita tengok kaedah penghapusan macam mana. Kalau kaedah penghapusan, awak tengok ni kan kita ada X, kita ada X, kita ada Y, kita ada Y. So kalau nak guna kaedah penghapusan, awak pilih salah satu tu. Macam awak pilih X, so nombor depan dia ni kena sama. Kalau Y ni pun nombor depan dia ni 1, ni 3 ni kena sama. Jadi, macam mana nak bagi sama? Okay, macam mana nak bagi sama? Okay, so saya ambil yang nombor depan ni lah senang. Ni 5, ni 2 kan? Okay, jadi ini adalah persamaan 1. Ini adalah persamaan 2. So, saya buat keseluruhan persamaan 1 ni, saya darab 2. Persamaan kedua ni, saya darab 5. So, kita tengok. Kalau nombor dia ni 2 kat sini, darab 5. Kalau 5 kat sini, kita darab 2. Okey, kenapa kita kena darab 2? Jadi apa? Kedua-dua X kat situ akan jadi apa? Kalau kita yang atas ni 2 darab 5 jadi berapa? Siapa tahu? 10. Okey, ini betul. Okey, yang kat bawah ni pula 5 darab 2 jadi 10 juga kan? So, sama. Jadi, bagus. So, kita tulis persamaan baru yang kita dah darab ni. Yang 2 darab 5 ni tadi kat situ 5X. So, sekarang dia jadi 10X. So, 2 ni juga awak kena darab dengan nombor belakang ni.
Sebab kita darab keseluruhan. Satu baris ni semua darab 2. So 5X tolak. Tadi ni depan ni nombor dia 1. Kalau dia tak tulis 1 tolak 2 jadi 2Y. Sama dengan negatif 17 pun darab 2. Dapat negatif 34. Okay, boleh dapat tak untuk yang pertama ni? Untuk persamaan pertama sama dengan negatif 34. Awak respon lah kat saya. Saya tak tahu sekali. Saya ajar-ajar. Saya tak faham. Yang lain-lain ni. Daniel apa semua. Okey Daniel. Silakan pergi tandas. Daniel cakap sekolah pula. Okey. So tak apa. Kita teruskan. So tu yang persamaan pertama. Sekarang ni kita buat pula untuk yang persamaan kedua. Okey. So 5 darab 2. So sama juga jadi 10X. 5 darab 3. Tambah 15Y. Sama dengan 5 darab negatif 17. Okey. Kenapa? 17 darab dengan 5. So kat sini kita dapat negatif 85. Okey. So untuk sampai sini langkah dia boleh faham tak? Aina? Aina, Alia, boleh ke? Okay, yang ni kaedah penghapusan. Kita nak buat ni. Tak habis lagi ni, tak selesai lagi. Okey. So untuk kaedah penghapusan, maksudnya kita kena hapuskan yang sama. So kita tengok, kalau sama ni 10 dengan 10, kalau nak hapus kena guna apa? Tambah ke tolak? Kita ada 10, kita nak hapuskan 10. Tambah ke tolak? Kita tolak. Okey. Maksudnya yang atas tolak yang bawah. So 10 tolak 10 jadi 0x kan. Negatif 2 tolak 15 jadi negatif 17y. Hai Aiman. Aiman baru masuk. Dah masuk sebelah Aiman. Sebab bangun tidur Okey. So yang tengah ni boleh Maksudnya kita tolak sesuatu lah. Yang pertama ni kita tolak 10 tolak 10 kosong. Negatif 2 tolak 15 negatif 17. So yang belakang ni negatif 34 tolak 85. Iman kenapa Iman? Okey. So sampai langkah sini 0x ni tak payahlah tengok sebab dia dah kosong. Jadi saya padam supaya awak tak confuse. Jadi kita dah tak ada x. So ni dia kata 17y ialah 51. Jadi kalau awak nak y, okay, sama macam yang soalan atas tadi. Kalau ada 2p sama dengan 12. Jadi kalau 1p berapa? Sama juga dengan ini. Kalau kita ada 17y sama dengan 51. Jadi kalau awak nak y saja, 51 tu bahagilah dengan negatif 17. So awak dapatlah y ialah negatif 3. Okey. So soalan ni awak baru dapat
Tiga markah kat sini. Markah keempat tak ada lagi ni. Siapa tahu markah keempat kat mana? Siapa tahu markah empat tu kat mana? Kenapa tak dapat lagi markah empat ni? Iman cakap X dah baik. Okey. So, maksudnya markah keempat tu awak kena cari X tu sama dengan apa. Sebab soalan kata ada X dengan Y. Jadi, kalau kita dah tahu X dan kita dah tahu Y, maka kita kena carilah X. Okey. Jadi, pilih persamaan yang mula-mula yang ada X. So, katalah saya pilih yang kedua. Yang pertama tu. 5X. Okey, ni dari persamaan 1, 5X tolak Y sama dengan negatif 17. Jadi, awak nak X kan? 3 sama dengan negatif 17. So, 5X tolak-tolak jadi apa? Okey, yang ni tolak-tolak jadi apa? Jadi apa, siapa tahu? Tolak-tolak jadi tambah kan? So, tambah 3 sama dengan negatif 17. Okey, kita tak nak X tu, nombor tu ada kat sini. Bawa dia ke belakang. Negatif 17 tolak 3 jadi negatif 20. Ini pun sama. 5X 20. Jadi kalau nak 1X, negatif 20 bahagi 5, so kita dapatlah X kita. So kita dapatlah X kita negatif 4. Barulah kat sini dapat markah keempat yang membawa 4 markah. Markah ni, soalan 4. Dah salin belum? Okey, Amirul dah salin. Yang lain-lain, Alia kan kat ni saya ubah ni, tak sempat pula awak tengok ni. Yang lain yang ada dengan saya ni. Okey, Aina dah. Dah. Okey. Okey, Usmina dah salin, Usmina. Okey, so, kalau dah, kita terus ke soalan 4C. Okey, 4C, soalan kata, ujian bermula pada pukul 8.15 pagi. Ia berlangsung selama 40 minit. Okey, Aiman. Aiman ada kan, Aiman? Aiman ada ke tadi? Ke dah terkeluar? Mana dia? Tadi saya dah masuk 2 saat je. Okey. Okey, so kita tengok. Ada ujian, 40 minit satu ujian. So dia keluar menjawab meninggalkan 10 minit sebelum waktu tamat. Maksudnya, Aiman, orang jawab exam 40 minit. Dia jawab 30 minit je lah kan? Betul tak? Sebab dia keluar 10 minit awal. Jadi, kalau exam awak mula pukul 8.15, okay, 8.15 pagi, dia tanya pukul berapa dia keluar dari Dewan. So, kena tambah 30 minit je lah. So, pukul berapa Aiman keluar ni? Siapa tahu? 8.45 pagi. Ni 40 tolak 10 ni dapat 30 minit ni. Dapat 1 markah. Awak tunjuk jalan kira ni. Markah kedua, jawapan asli markah ketiga. So, yang ni senang je.
Okey, sekejap saya ada dapat call dari JPN. Kejap je. Okey, so kita sambung balik. Jangan ada sembang kan tu. Boleh kejap je kita keluar je. Uh, Sekejap. Tahulah kenapa dia call saya. Pasti bila saya tanya, dia cakap dia tak call pula. Dia sakit betul. Okey, so kita sambung. Okey, soalan sini senang kan? 3 markah ni patut semua orang boleh dapat ni. Kalau tak dapat ni saja je. Okey, so kita ke soalan 5. Menggunakan gambar rajah van. Siapa ingat lagi gambar rajah van? Bagus, Mira. Okey, gambar rajah van ni macam contoh. Saya bagi awak ingat balik dulu. Kalau ni, saya rasa belajar ni masa tingkatan 1. Okey. So kalau dia ada simbol ni. Simbol kat luar ni. Ini tunjuk set semester. Maksudnya dalam satu kotak gambar rajah van ni kita boleh tulis. Contohlah saya ada hari ni apa? Awak semua ada berapa orang hari ni? Hari ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so ada berapa lelaki, berapa perempuan. Jadi contohlah Aina, saya label dia perempuan 1. Alia perempuan 2, Husina perempuan 3. Kemudian Amirul lelaki 1, Iman lelaki 2, Daniel lelaki 3. So kalau kita nak buat set ini untuk perempuan, kita tulislah dalam ni. Ada Aina, ada Alia, ada Husnina. Okey, kalau yang lelaki pula, kita ada Amirul, kita ada Iman, kita ada Daniel. Okey, so inilah yang dipanggil gambar rajah van. Ingat lagi tak masa form 1 belajar ni? Ingat ke tak? Okey, saya ingat bagus. Jadi, kita nak lukis gambar rajah van untuk soalan ini. Okey, so soalan ni kata set semester dia, okey, yang ini hujung ni set semester. Maksudnya, semua nombor yang kena ada dalam petak tu ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so
Kemudian dalam petak tu kita ada P dan Q. Okey, P dia kata faktor bagi 10. 1 darab 10, 2 darab 5. Ada lagi tak nombor boleh dapat daripada 10 ni? Tak ada dah kan? 5 darab 2 tu sama lah. Okey. Jadi faktor bagi 10 ialah 1, 2, 5 dan 10. Nombor lain tak ada dah kan? Okey. Kemudian Q pula dia cakap, Q ialah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, antara semua nombor dalam set semester ni, nombor dalam ni, yang mana boleh bahagi 2 dengan tepat? Contohnya, 1 bahagi 2. Boleh ke? 1 bagi 2 boleh? Tak. Mirul mana? Boleh Mirul. 1 bagi 2, awak akan dapat 0.5. Jadi, dia nak jawapan tu dia. Okey? Tu tak boleh. Sekejap buat benda apa pula dah. Okey. So, dia nak bila bahagi 2 dengan tepat ni dapat jawapan nombor bulat. Okey. Jadi, 1 tak boleh. Okey, 2. 2 boleh bahagi 2 tak? Nombor mana bila kita bahagi 2, kita dapat nombor tu bukan pecahan, bukan ni kita dapat integer macam Iman cakap tu. So 2, 4, 6, 8, 10. Betul tak? Ni pandai. 4, 8, 10. 2 sekali lah. Okey. Jadi kita nak lukis gambar rajah van sekarang ni. So dalam kotak kat bawah ni, Q yang sama. Ada tak yang sama antara P dengan Q ni? 2 dengan 10 kan? P dengan Q. Gambar rajah van yang saya tunjuk tadi lelaki perempuan, gambar rajah dia tak bertindih sebab dia lelaki dengan perempuan mana ada sama. Okey. Jadi yang ni kita ada 2 lah kotak. 1 P, 1 Q. Kena ada bertindih macam ni. Sebab apa? Kita ada 2 nombor yang sama. Ni 2, 2, 10, 10. Okey. Lukis gambar rajah van, bukan lukis van. Betul. Okey. So 2, 10 ni ada kat tengah-tengah. Okey. Kemudian dalam P kita ada apa lagi? Kita ada 1, 5. Dalam 4, 6, 8 ni. 4, 6, 8. Okay, gambar rajah van dia kena ada petak. Kemudian kena ada simbol semesta kat luar. Jadi, semua nombor dah ada ke dalam ni? Cuba tengok daripada set semesta ni, semua nombor dah ada ke belum? 1 dah. 2 dah. 3 tak ada. 4 dah. 5 dah. 6 dah. 7 tak ada, 8 ada, 10 masih. So ada berapa nombor lagi yang tak ada? Okey, Semina kata 3 dengan 9 tak ada. 7 ada ke Semina? Tujuh pun tak ada. Jadi nombor yang tak ada tu kita letaklah dalam kotak rajah van ni kat mana-mana pun tak kisah. 3 kat sini ke, 7 kat sini ke, 9 1 sampai 10. Okey, ni 4 markah ni. Lukis je. Okey, gambar ni terus dah dapat 4 markah. Boleh lukis semua?
Okey. Ada ada dah habis kalian belum gambar ni? Gambar Rajah Band? Iman meratu dah. Okey, so Aina dah soleh Aina. Aina, Alia. Okey, so okey, ni si Aiman ni macam mana nak kira ni? Tadi dia masuk 2 saat je ni kira kehadiran ke tak hari ni? Okey lah, kita kira kehadiran dia lah. Bagus kira. Okey. Okay. Okey, so kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Okey, kita ke soalan 5B. Okey, soalan 5B. Darjah 12 menunjukkan sebuah tangki berisi air berbentuk segi empat tepat. Okey, tangki itu bocor dan air terpadu dalam 1 minit. Okey, hitung masa yang diambil dalam jam untuk tangki itu kosong. Jadi, dia kata tangki itu keluar air sebanyak ni dalam masa 1 minit. Okey? Air keluar 1,500 cm padu setiap minit. Setiap 1 minit. Okey? So kena kira dulu berapa isi padu kotak ni. So macam mana kita nak kira isi padu bongkah ni? Siapa tahu? Macam mana nak kira isi padu ni? Macam mana nak kira isi padu dia? Macam mana nak kira? Siapa tahu? Okey. Betul, siapa tahu apa formula Iman dah bagi tahu tu dekat situ. Yang lain boleh tengok kat chat. Iman dah kata tu, isi padu untuk bongkar ialah panjang, darat lebar, darat tinggi. Ya betul? Okey, jadi kita nak kira isi padu ni. Panjang dia 150, darat lebar dia 45, darat tinggi dia 85. Okey, so berapa isi padu ni? Cuba kira. Cuba kira. Kira lah kerja untuk cikgu yang lain-lain ada kat sini ni. Siapa dah terkeluar ni? Tinggal kurang lagi seorang. Siapa ada tadi tapi kan tak ada ni? Ni tujuh, tiga, tujuh, lima, kosong. Okey, so ni isi padu dia yang asal. Jadi dia kata keluar setiap minit yang ni. Jadi awak bahagilah. Okey. So berapa masa dia ambil? 5, 7, 3, 7, 5, kosong. Bahagi dengan 1,500. So dapat berapa minit? 5, 7, 3, 7, 5, kosong bahagi 1,500. Okey. So dapat berapa minit? Dapat 382.5. Okey, 382.5 ni minit. Soalan tanya dalam minit ke dalam jam? Dalam jam kan? Jadi macam mana nak tukar minit kepada jam? Bahagi
60 minit kan? Sebab 1 jam ada 60 minit. Jadi berapa jawapan asli kita? Kita dapat 6.375 jam. Inilah jawapan dia. Okey, ketiga markah. Okey, boleh ke? Okey, so saya teruskan. Dia kata ini adalah trapezium, APCB itu adalah trapezium, ABE itu adalah segitiga bersudut tegak. Hitung luas kawasan berlorek. So awak macam mana nak tahu kawasan berlorek? Maksudnya luas trapezium tolak dengan luas segitiga tu lah. Okey, kita kena tolak yang ini. Okey, so siapa ingat macam mana formula luas trapezium? Satu per dua darat isi selari hasil tambah 4 tambah 9 darab dengan tinggi trapezium 7. Okey. Masya Allah, kesiannya lah si Aiman. Dia cakap tadi dia masuk lepas tu adik okey, so cuba kira berapa dapat ni jawapan untuk luas trapezium. Dapat tak? 45.5 cm persegi. Ni luas trapezium. Trapezium tu yang A, B, C, D. Okey, yang kedua kita kira luas segitiga ABE. So luas segitiga ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. Yang ni macam mana nak tahu tinggi ni? Yang ni kena guna teorem Pythagoras. Tulis balik dia punya ni. Ini 5, yang ni 4, sini tak tahu. Jadi teorem Pythagoras, kalau nak tahu katalah kat sini ni Y. Y ialah 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. So yang ni dapat 25 tolak 16. Okay, so kat sini ni 3. Okay, so kita dapat 6 cm persegi. Okay, jadi luas kawasan berlorek okay, cuba tulis dekat chat apa luas kawasan berlorek. Okay. Okay. Kenapa pula nak kena fikir? Ni dah tunjuk dah jalan kira tu. Kan kawasan berlorek tu ialah trapezium. Kita buang segitiga tu. Jadi trapezium tadi 45.5. Tolak dengan 6 tu.
Okey. 45 tolak 6. So, tu macam Aiman bagi jawapan. Yes. Amira pun dah bagi. Nina pun dah bagi. Okey. So, dapat 39.5 cm persegi. So, ini luas kawasan Balorek. Boleh ke? Boleh kan? So, semua dapat jawapan yang sama. Bagus. Okey. So, kita ke soalan yang terakhir hari ini. Soalan 6. Tapi dia ada anak-anak dia juga. Okey. Soalan 6. Okay. Plot batang dan daun dalam rajah 14 menunjukkan umur kumpulan pekerja dalam sebuah kilang. Okey. So, ni awak tengok ni. Kunci dia dah bagi ni. Kalau dia tulis 1. Okey. Belah ni. 1, 8 ni apa maksudnya? Ini maksudnya 18. Jadi sebenarnya untuk baris pertama ni kita ada dia kata ini untuk umur kan. Kita ada 18, 18, 19, 19. Kemudian baris yang kedua kita ada 20, 29. Kemudian kita ada 34, 35, 36, 42, 47. Okey. So ni sebenarnya umur pekerja dekat sebuah kilang. Tapi bila kita buat dalam bentuk batang dan daun ni, okey, yang 10 tu kita letak bahagian depan, yang star tu kita letak kat belakang. Okey? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk? Hello, hello. Ada orang lagi ke tak ni? Okey, so boleh bagus. Okay, jadi soalan pertama, tentukan bilangan data. So ada berapa orang pekerja ni? Sekarang ni dia kata sekumpulan pekerja. Berapakah bilangan pekerja dekat kilang ni? Macam mana nak tahu? Satu umur tu seorang. So kiralah. Seorang, dua orang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So ada 14 data. Kenapa Iman jawab 12? Iman ada 14. Okey. Soalan yang kedua, nyatakan umur pekerja yang paling tua. Okey, betul Miro 14 tadi. Okey, yang lain, Nina. Inilah 47 tahun. Okey, pandai. Okey, soalan ketiga, cari purata umur. Macam mana nak cari purata umur? Okey, so purata kalau kita nak cari, kita kena tambah. Okey, kita kena tambah semua data. Jumlah data bahagi dengan bilangan tu. Okey. So, untuk jumlah data ni, macam nak kira? Sekejap saya kecilkan sikit screen sebab saya nak tunjuk dekat ketiga ni. Terpadam, sorry. Okey, jadi purata. Awak kena tambah semua tadi. Ada berapa? 18.
tambah 20. Okey. Per berapa ni? Siapa tahu kena per dengan berapa? Lepas tambah-tambah-tambah, kena per dengan berapa tadi bilangan datang? 14. Pandai Tina. Tu kira berapa purata umur? Cuba. Yang ni saya nak awak yang bagi kat saya. Okey, itu kita tengok. Awak nak kira tambah ni, awak buat perundang ya. Masa kita kira tu, kalkulator faham macam lain. Okey. Sekejap. Kenapa Husnina kata 28, Iman kata 25.29. Yang lain-lain. Mirul tak boleh ikut data Mirul. Okey, jumlah umur dulu. Saya kira jumlah umur ialah 392 yang kat atas tu. Baru bahagi 14. Okey, so betul. Alia betul. Sina betul. Okey, so rata umur dia ialah 28 tahun. Okey, Mirul boleh. Tahu dah. Okey. So dah salin jawapan yang ni? Mirul dah salin? Iman cakap soalan ni susah Iman. Soalan yang lagi susah awak boleh jawab. Soalan senang awak kata susah. Okey, so kita berada di soalan 6A kan. So sekarang kita ke soalan 6B. Okay, soalan 6B, jadual, bahasa Inggeris ni salah, jadual 2 menunjukkan bilangan apple. Sekejap apple, sekejap durian. Durian lah. Tengok ni, durian. Betulkan soalan yang dijual oleh Pak Nurdin dalam tempoh 5 hari. Kemana ni Pak Cik ni nak jual apple? Dia bukan duduk Australia. Okey, kita kata berapa hari dijual? 5 hari. Ada ruang jawapan, lukis satu graf garis. Okey, graf garis ni yang kalau kita tanda-tanda macam buat graf tu, kita tanda tu dapat macam ni. Tu panggil graf garis. Okey, jadi dia suruh buat ni. Ahad 10. Isnin 15. Selasa 25. Rabu dijual 18. Khamis dijual 27. Jadi kita nak tengok. Okey, betulkan ni dekat jadual ni pun salah ni. Bilangan durian. Pak CY dia ni bilangan durian. Pak CX dia ni hari ni pun sama. Dah pening dah. Susah Ini mula dengan Ahad. Isnin. Selasa. Khamis. Okey. So tadi dia kata buah paling sikit tadi 10, paling banyak 27. So dekat sini tepi ni awak kena label lah kosong. Satu petak ni kosong ni 5, 10, 15, 20, 25, 30 kat atas kan.
Okay, so hari Ahad dia jual 10. So ni tadi Ahad dia jual 10. So tanda dekat 10 tu. Hari Isnin dia jual 15. So tanda dekat 15. Okay, kemudian hari Selasa 25. Hari Rabu 18. 15, 16, 17, 7. Okey, macam ni. Jadi, awak kena buat garisan. Berapa dijual? Sambung garisan ni. Pakai pembaris. Okey, macam ni. Saya kecilkan. Inilah jawapan dia. Boleh ke? Ni 3 markah. Boleh lukis? Lekas, kita nak habis dah ni. Amiru boleh, Husnina boleh, Aina dengan Alia? Okey, boleh, bagus. Okey, so buatlah jawapan awak macam ni. Kemudian kita ke soalan yang terakhir, 6C. Okey, so 6C, soalan ni agak sukar sedikit. Yang ni kena pakai teorem Pythagoras. Yang ni saya nak bagi sebagai homework. Okey, 6C ni, yang ni sebagai homework. Saya dah bagi hingga ni nak pakai teorem Pythagoras. So yang ni sebagai homework. Yang ni saya nak semua orang cuba. Saya tahu 6C ni ramai lagi boleh jawab. Okey, yang ni hantar sebagai kerja yang esok punya. Okey. Esok kita ada match satu masa kan. Okay, alright. So yang ni, homework ni, okay, buat dekat kertas, snap dan hantar kepada WhatsApp cikgu. So, siapa yang hantar, saya kira kehadiran untuk esok. Okay? Boleh? 6C. Boleh. Okay. So, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita berhenti dekat sini hari ni? Okey, kejap kalau tak ada. Okey, kejap. Saya nak ambil gambar kehadiran dulu. Okey, kejap. Macam mana dah hilang dah tadi? Kejap nak tengok. Change layout. Baru boleh nampak ramai. Okey. So, sekian kelas kita untuk hari ni. Terima kasih kelas sebab hadir. Okey, kalau ada soalan boleh tanya balik dekat chat. Nanti lagi recording untuk hari ni saya send dekat group. Alright, terima kasih. Bye.